Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama dalam tadabbur surah-surah pilihan di dalam Quran. Kita masih lagi membahaskan tentang surah Al-Fatihah. Ataupun sebenarnya kita tak masuk lagi surah Al-Fatihah ni, kita baru bahaskan tentang Al-Isti'adzah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan juga Al-Basmalah, iaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan masuk perbahasan seterusnya, iaitu tafsir surah Al-Fatihah, yang mana dalam buku ini dimulakan dengan muqaddimah, yang mana dinamakan surah ini dengan Al-Fatihah dari perkataan Fataha. Fataha ni dengan makna buka. Al-Fatihah yang membuka, ataupun yang mula-mula, dan ianya juga dinamakan sebagai Ummul Quran. Baik. Yang mana ayat-ayat surah Al-Fatihah bagaimana yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 87. Surah Al-Fatihah mengandungi 7 ayat. Ini di antara kelebihan surah Al-Fatihah, diceritakan dalam surah lain, iaitu dalam surah Al-Hijr ayat 87. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya, dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedah. Jadi Allah Ta'ala sebut sab'am minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, merujuk kepada surah Al-Fatihah. Baik. Ijma' ulama mengatakan bahawa surah Al-Fatihah ni ada 7 ayat. Antaranya berdasarkan kepada dalil ini, surah Al-Hijr ayat 87. Maka ada 2 golongan ulama. Golongan yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, 1 ayat daripada Al-Fatihah. Kita dah bincang sebelum ini tentang ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama mengatakan dia 1 ayat daripada Al-Fatihah, ada yang mengatakan dia bukan 1 ayat daripada surah Al-Fatihah. Baik. Golongan yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat daripada Al-Fatihah, maka bagi mereka ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah 1 ayat, iaitu ayat yang ke-7. Jadi ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin, ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim, ayat keempat Maliki Yaumiddin, ayat yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang keenam Ihdinas siratal mustaqim, manakala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah ayat yang ke-7. Jadi cukup 7. Sebab itu golongan ini antaranya mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat daripada Al-Fatihah bagi mereka dibaca secara wasal, dibaca secara sambung, adalah lebih aula, yaitu ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Disambung, tidak berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, tak berhenti alaihim, tapi terus sambung, iaitu yang yang al-waslu aula. Dalam Quran dia ditulis sa lam ya, solat. Solat tu maksudnya ialah al-waslu aula, wasal lebih baik.
Kalau nak berhenti pun tak apa, tapi yang lebih afdalnya ialah sambung. Sebab apa sambung? Sebab dia satu ayat. Baik. Manakala pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan satu ayat daripada Al-Fatihah. Baik, kalaulah Bismillahirrahmanirrahim bukan satu ayat daripada Al-Fatihah, berarti tak cukup jadi 6 ke? Bukan, dia tetap 7. Jadi tetap 7 ayat di sisi mereka. Dengan mereka pisahkan ayat Siratal ladzina an'amta alaihim, ayat yang ke-6, manakala ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah ayat yang ke-7. Sebab itu bagi mereka al-waqfu aula, waqaf itu lebih aula, lebih afdal. Artinya kalau kita baca di sisi Imam Abu Hanifah, Siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, waqaf lebih utama. Tapi di sisi mazhab Imam Syafi'i dan Hambali, sambung lebih afdal, lebih utama. Lebih utama. Tapi kalau kita sambung menyebabkan kita tak cukup nafas. Tak cukup nafas kita nak baca waladdallin. Contohnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi pendek pula. Sedangkan ad-dallin mad lazim kalimi musaqqal. Hukumnya 6 harakat. Jadi hukumnya wajib. Lazim itu maknanya wajib baca. Jadi kalau begitu boleh kita berhenti. Dia boleh dua, sama ada kita berhenti ataupun kita sambung. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh juga, ya. Baik. Kemudian diturunkan surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan surah Al-Fatihah adalah surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Dan ada sebahagian ulama mengatakan ianya turun di Madinah. Dia surah Makkiyah, ada yang kata surah Madaniyah. Terbahagi kepada 4 mazhab, 4 pandangan. Pendapat pertama mengatakan surah Al-Fatihah adalah surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Iaitu pendapat Ibnu Abbas, Qatadah, Abul Aliyah dan beberapa ulama yang lain. Pendapat kedua mengatakan Al-Fatihah surah Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Iaitu pandangan Abu Hurairah, Mujahid, Atha bin Yasar, Az-Zuhri dan beberapa ulama-ulama hadis. Ulama-ulama yang lain. Az-Zuhri ini antaranya ulama hadis. Pendapat ketiga pula mengatakan Fatihah itu dia terbahagi kepada 2 bahagian. Separuh turun di Mekah, separuh lagi turun di Madinah. Iaitu pendapat Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab tafsirnya. Dan ada pendapat yang keempat mengatakan surah Al-Fatihah turun 2 kali. Turun 2 kali. Sekali di Mekah, sekali lagi di Madinah. Jadi mengikut pendapat keempat ni, Fatihah itu adalah surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Makkiyah pun ya, Madaniyah pun ya. Itu mengikut pendapat yang keempat. Namun pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan Al-Fatihah adalah surah Makkiyah. Antara dalilnya ialah surah Al-Hijri, ulama mengatakan ia adalah surah Makkiyah. Yang mana dalam surah Al-Hijri ini Allah Ta'ala sebut walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Cerita berkenaan dengan surah Al-Fatihah, membawa maksud ianya adalah surah Makkiyah. Yang keduanya, ulama sepakat mengatakan kewajipan solat berlaku sebelum hijrah lagi. Sebelum hijrah maknanya waktu Nabi di Mekah. Maka
Sembahyang ini antara kewajipannya ialah membaca Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sempurna ataupun tidak sah sembahyang yang tidak dibaca surah Al-Fatihah. Maka suatu benda yang peliklah kalau sembahyang itu difardukan di Mekah sedangkan waktu itu Fatihah tak turun lagi. Sedangkan baca Fatihah dalam sembahyang itu adalah rukun. Adalah wajib. Jadi itu di antara pendapat yang disebut oleh ulama. Dan surah Al-Fatihah ini turun di Mekah selepas turunnya surah Al-Muddathir. Sebelumnya surah Al-Muddathir, kemudian tak lama kemudian turunnya surah Al-Fatihah. Baik. Seterusnya fadilat surah Al-Fatihah. Sebelum kita masuk tafsir, kita tengok dulu kelebihannya. Apa keistimewaan surah Al-Fatihah? Yang pertama, tidak ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Tidak ada dalam kitab Taurat dan Injil. Yang ini kita tak baca lagi kan? Tak baca. Okey. Baik, fadilah surah Al-Fatihah yang pertama tidak ada dalam kitab Taurat dan Injil. Saya tak baca hadisnya, hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya baca terjemahan hadis. Untuk meringkaskan. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah menurunkan di dalam kitab Taurat dan Injil satu surah yang pahalanya dan kesyumulannya serta keistimewaannya seumpama Ummul Quran. Tak ada dalam kitab Taurat, kitab Injil satu surah yang istimewanya, hebatnya seperti surah Al-Fatihah. Dan ia merupakan 7 ayat yang diulang-ulang. Dan surah Al-Fatihah dibahagikan antara aku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Ini menunjukkan surah kelebihan surah Al-Fatihah. Yang kedua, merupakan seagung-agung surah di dalam Al-Quran. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari daripada Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu katanya, ketika aku sedang bersembahyang di dalam masjid, tiba-tiba aku dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menjawabnya, dan aku beritahu kepada Rasulullah bahawa aku tidak menjawab panggilan baginda kerana aku pada waktu itu sedang bersembahyang. Sahabat tadi, Abu Sa'id Al-Mu'alla ni, dia sedang sembahyang dalam masjid. Tiba-tiba Nabi panggil dia. Nabi ada dalam masjid, Nabi panggil dia. Dia tak menyaut sebab dia tengah sembahyang. Dia tengah sembahyang. Ulama kata sembahyang sunat. Lepas dia sembahyang, beri salam, dia pun pergi dekat Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, saya tak jawab tadi sebab saya sedang sembahyang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat tadi, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila dia menyeru kamu kepada perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna. Maknanya kena sahut. Panggilan Nabi ni. Kena menyahut panggilan Nabi. Jadi ulama mengatakan hadis ini menunjukkan menyahut panggilan Nabi itu hukumnya wajib berdasarkan pada ayat tadi istajibu lillahi war rasul, sedangkan sahabat Nabi sedang sembahyang sunat. Maka dia kena utamakan yang wajib daripada yang sunat. Kemudian Nabi pun sebut kepada dia, sesungguhnya aku akan ajar kamu satu surah yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Nabi pun beritahu, sebelum keluar masjid nanti, aku akan beritahu kepada kamu satu surah yang hiya a'zamu suratin fil Quran, surah yang paling agung dalam Quran, yang paling hebat yang ada dalam Quran. Lalu bila Nabi sahabat tadi tengok Nabi nak keluar masjid, dia pun pergi dekat Nabi.
dia tanya Nabi, tidakkah kamu kata wahai Rasulullah, kamu nak mengajar aku satu surah yang paling agung dalam Quran? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah itu ialah surah Al-Fatihah. Dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Dia surah Al-Fatihah. Jadi Nabi sebut dalam hadis ini. Baik. Yang ketiga, kelebihan surah Al-Fatihah, iblis laknatullahi alaih menjerit-jerit di dalam tangisan, meraung waktu diturunkan surah Al-Fatihah. Satu hadis yang disebut, kata Mujahid. Mujahid ini seorang ulama tafsir di kalangan tabi'in. Dia anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Kata Mujahid, sesungguhnya iblis yang dilaknati oleh Allah itu menjerit dan meraung dalam tangisan pada 4 keadaan. Dalam hidup iblis ni, dia 4 kali dia meraung, dia menangis. Yang pertama, ketika dia dilaknat oleh Allah kerana enggan sujud kepada Nabi Adam. Waktu dia dilaknat oleh Allah, waktu itu dia meraung, menangis. Yang kedua, ketika dia diusir dari syurga, dihalau daripada syurga, dia menangis. Yang ketiga, ketika dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dapat tahu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu itu dia menangis. Sebab apa dia menangis? Ulama kata sebab dia tahu Nabi Muhammad ni seorang nabi, seorang rasul yang dapat menyelamatkan ramai di kalangan anak Adam, di kalangan manusia. Bahkan di hari akhirat pun dapat memberi syafaat lagi kepada manusia. Sedangkan kerja iblis ini nak merosakkan manusia. Tiba-tiba ada orang yang datang menyelamatkan manusia, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, iblis meraung dan menangis ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Kenapa dia menangis ketika turun surah Al-Fatihah? Sebab dia menyedari besarnya kelebihan surah ini, yang apabila anak Adam beramal menjaga surah Al-Fatihah, maka bagi mereka pahala yang besar, keampunan daripada Allah. Maka sebab itu iblis laknatullahi alaih menangis. Jadi ini kelebihan surah Al-Fatihah. Yang keempat, di antara ayat yang tergantung di arasy, antara ayat yang digantung di arasy Allah ialah surah Al-Fatihah. Dalilnya, berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, surah Al-Fatihah, ayat kursi, ayat 18 dan 26 dari surah Ali Imran. Ayat 18 dan 26 dari surah Ali Imran, semuanya tergantung di arasy Allah dan tidak ada hijab antara yang tersebut dengan Allah. Tidak ada hijab ayat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat ini kenapa tergantung? Bila orang tu baca, maka bila dia berdoa, maka tidak ada hijab di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita nak berdoa, kita mulakan dengan membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Kemudian syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ayat kursi, syahidallah dan qulillahumma malikal mulk. Ini di antara bacaan dalam wirid kita. Dalam tahlil kita baca. Lepas tu penghujung barulah kita baca Fatihah. Baca doa. Kerana apa? Berdasarkan kepada hadis ini, riwayat ini, yang mana ia tergantung di arasy. Surah Al-Fatihah, ayat kursi, syahidallah dan qulillahumma malikal mulk. Empat ayat ini ataupun surah dan ayat ini muallaqatun bil arsy, tergantung di arasy yang tidak ada hijab di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima,
Al-Fatihah adalah surah yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, ketika malaikat Jibril alaihi salam duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terdengar suara pintu dibuka dari atas langit. Ketika Nabi duduk dengan malaikat Jibril, tiba-tiba Nabi dengar suatu suara yang kuat, seperti pintu yang dibuka di langit. Lalu Jibril mengangkat kepalanya, dongak ke langit. Lalu dia berkata, inilah satu-satunya pintu dari langit yang tidak pernah dibuka melainkan pada hari ini. Pintu langit ni tak pernah dibuka melainkan pada hari itu. Lalu turun satu malaikat dari pintu tersebut. Berkata Jibril lagi, inilah malaikat yang tidak pernah turun ke bumi melainkan hari ini saja. Dia tak pernah turun lagi ke bumi melainkan hari ini, dan tak akan turun lagi selepas daripada melainkan pada hari itu saja. Lalu malaikat tersebut turun memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, bergembiralah kamu wahai Muhammad dengan dua cahaya yang tidak pernah dikurniakan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Dua cahaya itu ialah surah Al-Fatihah dan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sampailah akhir amanah Rasul, sampailah akhir. Itu ayat 3 ayat terakhir dari surah Al-Fatihah. Dua cahaya, kata malaikat tadi kepada Nabi, yang tak pernah dikurniakan melainkan kepada kamu saja wahai Muhammad dan kepada umat kamu. Menunjukkan besarnya fadilah kalau kita amalkan bacaan surah Al-Fatihah dan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Yang keenam, sempurna solat adalah dengan membaca Al-Fatihah. Dalilnya hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesiapa yang bersembahyang dan tidak membaca dalam sembahyangnya Ummul Quran, maka sembahyangnya itu kurang, cacat. Nabi kata dalam riwayat ni, fahiya khidajun. Nabi ulang 3 kali. Khidaj. Cacat. Ghairu tamam, tidak sempurna. Siapa dia? Orang yang sembahyang yang tidak membaca, lam yaqra fiha bi ummil Quran, tak baca ummul Quran, tak baca Fatihah. Sebab itu berdasarkan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan hukum membaca Al-Fatihah dalam sembahyang adalah wajib, menjadi rukun sembahyang. Baik. Yang ketujuh, kelebihan surah Al-Fatihah. Dia adalah ubat kepada penyakit. Menjadi ubat kepada penyakit. Dalilnya hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Semua ni ada hadis. Dalam kitab ni disebut hadis-hadis. Cuma saya tak baca. Saya hanya baca terjemahan untuk meringkaskan pertemuan kita. Daripada Abdul Malik bin Umair katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam Fatihatul Kitab mengandungi penawar, iaitu ubat kepada segala penyakit. Kisah yang kita dah baca sebelum ini, bagaimana ada sahabat yang baca surah Al-Fatihah, dia hembuskan pada seorang lelaki yang kena, ada yang kata kena kalajengking, ada yang kata kena gigit di ular. Akhirnya dengan izin Allah sembuh. Lalu dihadiahkan beberapa ekor unta, ekor kambing, bagi kambing. Mengikut riwayat, ada setengah ulama hadis kata 40 ekor dibagi. Lalu dibahagikan kepada sahabat-sahabat
Bila nak bagi, sahabat ni nak bagi sama-sama mereka, lalu sahabat tadi kata kita kena jumpa Nabi dulu, tanya hukum macam mana. Bila jumpa Nabi cerita, Nabi pun sebut innaha ruqyah, sesungguhnya Fatihah itu adalah ruqyah, adalah jam. Menunjukkan surah Al-Fatihah mengandungi penawar. Maka sebab itulah kalau kita nak orang nak suruh baca air, buat air tawar ataupun ubat, kita boleh baca. Kita selain daripada doa-doa yang maksud, kita mulakan dengan membaca Al-Fatihah. Begitu juga kalau kita ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit, kita pun dia baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Cuma takut orang sakit tu pula terkejut. Aku tak mati lagi baca Fatihah. Sedangkan Fatihah itu adalah penawar berdasarkan kepada riwayat-riwayat ini. Baik. Yang ke-8, segala ilmu kitab dari langit terkandung di dalamnya. Semua ilmu terkandung dalam surah Al-Fatihah. Yang ini pun kita dah baca sebelum ini. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Quran dihimpunkan daripada 100 kitab. Dihimpunkan dalam kitab 4 kitab ni. Kemudian 4 kitab ni dihimpunkan semua sekali intipatinya dalam Fatihah. Kemudian dalam surah-surah mufassal. Kemudian dalam surah-surah mufassal tadi semua sekali intipatinya dalam surah Al-Fatihah. Akhir sekali surah Al-Fatihah ni merangkumi semua 104 kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit. Jadi dia adalah, sebab itu dinamakan Ummul Kitab, ibu kepada segala kitab. Kerana semua benda ini ada di dalam kitab ataupun dalam surah Al-Fatihah. Baik. Yang ke-9, kalau kita perhatikan surah Al-Fatihah ini ada 7 huruf yang tidak ada. Daripada huruf hijaiyah ni ada 7 huruf yang tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Huruf-huruf tersebut ialah yang pertama sa, yang kedua jim, yang ketiga kha, yang keempat zai, yang kelima shin, yang keenam za, dan yang ketujuhnya fa. Sebab apa? Antaranya ialah kerana 7 huruf ini mengandungi makna azab ataupun makna yang tidak elok. Baik, kita tengok yang pertama sa. Sa ni menunjukkan makna subur. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan, la tad'ul yawma suburan wahida wad'u suburan katsira. Lalu dikatakan kepada mereka, kepada siapa? Kepada penghuni neraka ini, janganlah kamu menjerit meminta pada hari ini, itu pada hari kiamat, satu kebinasaan sahaja, satu azab sahaja, tetapi mintalah kebinasaan yang sebanyak-banyaknya. Kerana azab yang menunggu kamu di sini sangat banyak. Ayat ini adalah tempelak daripada Allah kepada orang kafir yang mereka mempersenda-sendakan Nabi SAW. Nabi sebut, taatlah kepada Allah, sembah Allah, jangan kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, nanti kamu akan diazab oleh Allah dengan azab neraka. Lalu orang kafir Mekah kata, mana dia azab wahai Muhammad? Dalam Quran banyak mereka cabar Nabi. Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Wahai Tuhan, mereka berdoa depan Nabi ni, tadah tangan. Mereka kata, wahai Tuhan, kalaulah dia ni Muhammad ni betul, fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama', sila turunkan ke atas kami hujan batu. Biar turun balalah ke atas kami ni. Aw itina bi'adzabin alim, ataupun sila turunkan azab yang pedih kepada kami. Mereka cabar Nabi. Minta macam-macam. Nabi kata hari kiamat nanti kena azab.
Mereka kata pula, kenapa tunggu hari kiamat? Turun sekarang lah. Dia punya sombongnya. Lalu pada hari kiamat Allah kata, la tad'ul yawma thuburan wahidah. Hari kiamat ni jangan kamu minta satu azab. Wad'u thuburan katsira, tapi mintalah azab yang banyak, kerana banyak azab disediakan untuk kamu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apa yang kita nak poin daripada ayat ni ialah perkataan suburan. Sa tu dengan makna subur, iaitu menunjukkan azab. Baik, yang kedua, huruf jim. Jim ni adalah huruf pertama kepada neraka Jahannam. Jim dengan makna Jahannam. Jahannam. Jadi Jahannam kita tahulah tempat wa bi'sal masir, tempat yang seburuk-buruk tempat kembali. Yang ketiga, huruf kha. Huruf kha menunjukkan makna khizyun, hina. Khizyun, hina. Dalam Quran banyak Allah Ta'ala sebut. Yang keempat, zai. Zai menunjukkan makna zafir. Zafir ni apa dia? Zafir ni meraung, memekik kesakitan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 100. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Mereka memekik-mekik kesakitan di dalam neraka. Dan di situ pula mereka tidak akan mendengar sesuatu yang menyenangkan. Jadi zai itu dengan makna zafir, meraung, bertempik kerana terlalu sakit diazab dalam neraka. Yang kelima, shin. Shin ni dengan maksud syaqawah. Shin ini maksudnya ialah syaqawah, syaqiyun, celaka. Yang keenam, za. Za dengan makna laza. Laza ni ialah api yang menjulang-julang. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'arij, kalla innaha laza nazza'atan lisyawa. Tidak sekali-kali sebagaimana yang diharapkan. Sesungguhnya neraka yang disediakan baginya tetap menjulang-julang api. Jadi laza ni dengan makna api yang menjulang-julang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, fa, yang menunjukkan makna firaq. Firaq ni ialah perpisahan. Perpecahan. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat 14, wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yatafarraqun. Dan semasa berlakunya kiamat, mereka pada hari itu akan berpecah kepada dua kumpulan setelah selesai perbicaraan. Berpecah kepada dua kumpulan, yatafarraqun, firaq. Jadi perpecahan ni benda yang tak elok. Maka sebab itu 7 huruf ini tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Baik, apa hikmah dia? 7 huruf ini tidak ada dalam 7 ayat surah Al-Fatihah. Antara hikmahnya ialah sebagai peringatan bahawa sesiapa yang membaca surah Al-Fatihah dan beriman serta beramal dengannya, bahkan mengetahui hakikat dan segala yang tersirat di dalamnya, nescaya selamatlah dia dari azab neraka. Kerana Allah telah menentukan neraka itu ada 7 pintu. Neraka itu ada 7 pintu. Maka orang yang membaca surah Al-Fatihah yang ada 7 ayat, dia baca, dia amalkan, dia hayati, bukan hanya dalam sembahyang, bahkan dalam kehidupan dia, maka insya-Allah dia terselamat dari masuk ke 7 pintu neraka. Kerana dalam surah Al-Fatihah itu juga menunjukkan hanya ada rahmat sahaja, kebaikan sahaja. Itu di antara hikmah kenapa 7 huruf tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Boleh ya? Baik. Kemudian ulama bahaskan kenapa 7? Baik. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Kemudian 7 huruf tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Jadi
ulama kaitkan bilangan 7 ini dengan beberapa ciptaan Allah. Allah Ta'ala cipta yang pertamanya, Allah Ta'ala cipta langit ni sebanyak 7 lapis. Dalam surah Al-Mulk Allah sebut Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Jadi langit ni ada 7 lapis. Yang kedua, Allah Ta'ala mencipta bumi juga 7 lapis. Dalam surah At-Talaq Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Allah menciptakan 7 petala langit dan dia juga mencipta bumi seperti itu juga. Bumi pun 7 lapis. 7 lapis. Baik. Yang ketujuh, Allah Ta'ala cipta 7 lautan yang besar. Laut ni pun ada 7 lautan. Dalilnya dalam surah Luqman ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena, menjadi pen, dan segala lautan menjadi tinta, menjadi dakwah, dengan dibantu kepadanya 7 lautan lagi sesudah itu. Sab'atu abhur, ada 7 lautan lagi. 7 juga menunjukkan lautan dia ada 7. 7 buah lautan. Baik. Yang keempatnya yang berkait dengan bilangan 7 ni ialah Allah Ta'ala cipta 7 hari dalam seminggu. Bukan 6 hari, bukan 8 hari, tapi 7 hari. Seminggu ada 7 hari. Sebab itu Sayyidina Ali pernah sebut dalam satu syair. Saya baca terjemahan dia, terjemahan syair dia. Sebaik-baik ialah hari Sabtu untuk berburu. Sayyidina Ali kata, kalau nak berburu ni, sebaik-baiknya hari Sabtu. Tanpa keraguan jika anda menginginkannya. InsyaAllah dengan izin Allah, kalau berburu hari Sabtu, dapat. Dan pada hari Ahad untuk membangun, kerana di hari itu Allah memulai ciptaan langit. Kalau kita nak bina rumah pula, nak buat rumah, mula pada hari Ahad. Ni mula pada hari Ahad. Dan pada hari Isnin, bila anda ingin berlayar, kalau nak musafir pula, musafir pada hari Isnin. Anda akan selamat daripada musibah dan bala. Kalau kita nak berlayar, nak musafir, pada hari Isnin. Itu pun kalaulah kena dengan jadual. Kalau kita naik kapal terbang, pergi hari Rabu, kita kata tak nak hari Isnin juga. Memang tak dapat dah. Yang ini kalau kita boleh hejaz, kita boleh hejaz. Bila anda akan berbekam, lakukanlah pada hari Selasa. Kalau nak berbekam pula, berbekam pada hari Selasa. Bila seseorang akan meminum ubat, sebaik-baik hari untuk itu ialah pada hari Rabu. Kalau nak minum ubat pula, minum pada hari Rabu. Tu kalau ubat seminggu sekali, bulan sekali, kita pilihlah hari Rabu. Tapi kalau jenis darah tinggi, kecil manis, darah tinggi tiap-tiap hari kena makan. Kita ambil hari Rabu je. Sebab apa? Sayyidina Ali kata hari Rabu. Inna lillahi la takut. Takut tak sempat jumpa Rabu. Rabu akan datang. Jadi maksud di sini ialah kalau benda itu bukanlah berterusan. Dan pada hari Khamis untuk menunaikan hajat, kerana Allah memerintahkan untuk memerintahkan menuai. Kalau kita nak menuai pada hari Khamis. Dan pada hari Jumaat untuk perkahwinan. Kalau nak berkahwin ni, eloknya kata Sayyidina Ali pada hari
Jumaat, melapangkan urusan keadaan wanita. Jadi itu 7 hari dalam seminggu. Baik. Yang kelimanya, Allah Ta'ala mencipta neraka juga 7 tingkat. Allah Ta'ala cipta neraka 7 juga, bilangan 7. Baik. Sebagaimana dalam surah Al-Hijr ayat 44 Allah Ta'ala berfirman, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Neraka itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Sab'atu abwab, ada 7 pintu, yang mana 7 pintu ini melambangkan 7 tingkat. 7 tingkat neraka. Iaitu mula dengan yang paling bawah sekali neraka Jahannam, atas neraka Jahannam neraka Sa'ir, atas neraka Sa'ir neraka Saqar, atas neraka Saqar neraka Jahim, atas neraka Jahim neraka Hutamah, atas neraka Hutamah neraka Lazza, dan yang ketujuhnya neraka Hawiyah. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada ketujuh tingkat neraka ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keenam, galakan supaya kita memakan 7 biji kurma ajwah setiap hari. Dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi kata, man tasabbaha kulla yaumin 7 tamaratin ajwatan lam yadurruhu fi dzalika al-yaumi summun wala sihrun. Maksudnya, sesiapa yang memakan 7 biji kurma ajwah. Kurma ajwah ni kurma Nabi, warna hitam. Ataupun tak ada kurma ajwah, sebab kurma ajwah ni mahal. Di Mekah, di Madinah pun dah 40 riyal dah sekilo. Kat sini lagi mahal. Baik. Kalau tak ada pun apa-apa jenis kurma lah. Amalkan setiap pagi makan 7 biji. Pada setiap hari, maka pada hari itu racun dan sihir tidak dapat memudaratkannya. Orang yang amalkan, insya-Allah Nabi kata terselamat daripada racun dan sihir. Maknanya kalau dia termakan racun pun, insya-Allah tak memberi mudarat kepada tubuh dia. Kalau diamalkan, makan 7 biji kurma setiap pagi. Boleh amalkan. Bukan tunggu Ramadan dia nak makan kurma. Tapi kita boleh amalkanlah. Sekarang ni pun mudah. Kurma pun mudah dapat di mana-mana. Baik. Seterusnya, tak masuk lagi ni surah Al-Fatihah ni. Baik. Saya baca secara ringkasnya nama-nama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ada 12 nama. 12 nama. Yang pertama, Fatihatul Kitab. Baik. Bila banyak nama menunjukkan hebat. Banyaknya nama menunjukkan hebatnya sesuatu benda. Orang begitu juga, kalau nama dia banyak pangkat dia. Menunjukkan hebat orang tu. Datuk Seri, Tan Seri. Kat belakang tu baru nama dia. Menunjukkan hebatnya dia. Maka begitulah, sesuatu yang banyak nama ini menunjukkan hebat. Maka surah Al-Fatihah mengandungi 12 nama. Yang pertama Fatihatul Kitab. Yang kedua Suratul Hamdi, surah pujian. Yang ketiga Ummul Quran, ibu kepada Al-Quran. Yang keempat As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Yang kelima Al-Waqiyah, Al-Wafiyah, yang sempurna. Yang sempurna. Sebab apa? Sempurna. Fatihah ni kita tak boleh baca separuh-separuh. Dia surah lain kita boleh baca. Tapi surah Al-Fatihah tak boleh kita baca. Rakaat pertama kita baca separuh, 3 ayat. Rakaat kedua pula kita baca 4 ayat. Tak boleh. Dia kena baca ke 7 ayat.
Jadi alfa al-wafiyah. Yang keenam al-kafiyah. Maksudnya ialah al-kafiyah ni ialah yang memadai. Yang memadai. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sebut Ummul Quran iwadun an ghairiha wa laisa ghairuha iwadan anha. Ummul Quran adalah pengganti kepada surah yang lain, tetapi surah lain tidak dapat mengganti kepada surah Al-Fatihah. Macam kita sembahyang, kita baca Fatihah, tak baca surah lain, sembahyang kita sah. Tapi kalau kita baca Allahu Akbar, surah Al-Baqarah 200 ayat lebih, tapi surah Fatihah tak baca, maka sembahyangnya tidak sah. Surah lain tak dapat ganti surah Al-Fatihah, tapi surah Fatihah boleh ganti surah yang lain. Yang ketujuh, namanya ialah al-asas, permulaan ataupun pangkal sesuatu, asas sesuatu. Ya, dengar kat sini panjang pula, saya tak bacalah. Yang ke-8, asy-syifa, penawar. Surah Al-Fatihah juga namanya adalah asy-syifa, penawar. Yang ke-9, as-salah. Solat. Kerana solat tidak sah melainkan dengan membaca surah Al-Fatihah, maka dinamakan juga surah Al-Fatihah ialah as-salah. Yang ke-10, ar-ruqyah, jampi. Yang ini yang saya cerita tadi. Bila ada sahabat dia baca sembuh dengan izin Allah, maka Nabi kata innaha ruqyah. Kamu tahu tak bahawa surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah, adalah jampi. Yang ke-11, suratul syukri, surah syukur. Kerana dimulakan dengan alhamdu. Alhamdu dengan makna syukur. Bahkan nanti kalau kita masuk perbahasan tafsir surah Al-Fatihah ni, mula ayat pertama, ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin, kita akan lihat alhamdu itu dia a'ammu minasyukri. Perkataan alhamdu itu dia lebih umum daripada perkataan asyukru lagi. Sebab apa? Tunggu episod akan datang. Boleh cerita semua. Dia macam drama jugalah. Baik, yang ke-12, suratul doa, surah doa. Kerana dalam surah Al-Fatihah mengandungi doa. Doa yang sangat baik. Iaitu ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk daripada Allah. Sebab apa kita minta Allah Taala suruh kita minta petunjuk, tak minta benda lain. Nanti kita akan bahaskan ketika sampai kepada surah ayat ihdinas siratal mustaqim insya-Allah. Jadi ada 12 nama surah Al-Fatihah menunjukkan keagungan dan keistimewaan surah Al-Fatihah ini. Sekadar itu dulu malam ini berkait dengan fadilah, nama-nama dan hikmah surah Al-Fatihah itu, mudah-mudahan menjadi pendorong kepada kita lah untuk kita baca, amalkan sentiasa, dan juga kita nak baca Fatihah ni dengan sempurna. Sebab itu kita kena baca dan jangan malu untuk perbetulkan bacaan Fatihah kita. Kadang-kadang orang dia tak nak menyebabkan dia baca dalam keadaan yang tak betul. Bila tak betul, Fatihah di rukun sembahyang menyebabkan gugur satu rukun. Bila gugur satu rukun, sembahyangnya tidak sah. Jadi tak boleh ambil gengan tentang bacaan surah Al-Fatihah ni. Kita kena baca dengan bacaan yang betul. Baik. Wallahu a'lam. Saya bukalah kalau ada apa-apa. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit. Ya. Okey, kalau dalam contohnya dah salat jemaah kan. Salat jemaah, kalau contohnya kalau imam tu baca cepat kan, kita baru baca iftitah kan. Lepas tu dia dah baca Fatihah. Tapi bila kita nak baca Fatihah aja dah rukuk. Macam mana Ustaz? Maksudnya bacaan dia baca tu baca perlahan lah.
Dia macam kuat. Dia macam imam ni mungkin dia dah dulu kan. Tapi dalam rakaat kami sebagai makmum ni sempat iftitah aja tapi tak sempat baca Fatihah. Padahal kita ikut daripada mula ni. Ya. Macam mana tu Ustaz? Mungkin kami baca slow, lambat. Mungkin imam ni baca cepat lah. Jadi kami pun tak sempat tu macam mana hukum dia? Baik, kalau imam ni dia baca cepat, kita baca ni secara muqtadir. Tak terlalu lambat. Maka kita kena habiskan Fatihah kita. Kita kena habiskan Fatihah dengan syarat tak boleh beza dua rukun yang besar. Maknanya kalau kita imam rokok, kita baca Fatihah, dia i'tidal, dua rukun. Tiga rukun. Dia bersujud. Sujud terpisah tiga rukun. Tapi kalau waktu dia sujud, kita rokok. Boleh. Tapi waktu dia bangun daripada sujud, kita masih belum rokok, maka tak sah. Tidak kita mengikut imam tu tak sah dah, tak boleh, terbatal sebab terpisah tiga rukun, lebih daripada tiga rukun. Jadi kalau kita masih lagi boleh baca, kita baca. Kalau kita tak sempat juga, dia memang dah nak bangun daripada sujud, maka kita terus ikut dia. Dan rakaat tersebut tidak dikira. Tak dikira. Maknanya kalau imam beri salam, kita kena naik satu rakaat lagi. Okey. Baik. Itu kalau imam baca perlahan. Tapi kalaulah imam baca cepat. Tapi kalau imam tu baca muqtadir, contoh sembahyang zuhur lah. Tapi kita sibuk, kita lambatkan sembahyang. Kita melengah-lengahkan sembahyang, maka waktu itu tidak ada kelonggaran. Kita wajib habiskan Fatihah. Kalau kita tak sempat, rukun tersebut tak dikira. Kita kena tambah satu lagi. Kalau kita masbuk, kita tahulah kita boleh rokok dengan imam. Tapi kalau melengah-lengah, termasuk juga dikira sebagai melengah-lengahkan bila kita sibuk baca yang sunat. Kita tahu dah imam ni dia baca tu muqtadir lah, tak terlalu cepat. Tapi kita ni baca iftitah tu panjang sangat, menyebabkan waktu kita nak baca Fatihah tu dah pendek. Bila kita baca sempat baru satu ayat, imam dah rokok. Jadi kita sibukkan yang sunat daripada yang wajib. Maka waktu itu kita kena habiskan. Dikira sebagai melambat-lambatkan hanya dua rukun sahaja. Maknanya kalau dia rokok, dia i'tidal, boleh lagi kita rokok. Tapi kalau dia turun je, maka kita sudah dikira sebagai iftitah. Okey. Boleh faham ya? Faham. Okey. Sudah, wallahu a'lam. Ada lagi soalan? No ada? Ji? Ngantuk semua dah tu. Okey Ustaz, terima kasih. Saya rakam dia Ustaz ya. Ya. Dalam keluarga je. Yalah, tak apa. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.